Hai pelajar, kita sambung satu lagi bahagian iaitu ulang kaji pengajian perniagaan STPM Penggal 2. So hari ini cikgu nak sambung bahagian yang ketiga ya. Okey, dalam pelajaran lepas ni kita ada bincang tentang apakah peranan pengurus mengikut Mintzberg iaitu antara perorangan, bermaklumat dan juga pembuatan keputusan. Okey. So hari ini kita sambung dengan bahagian yang ketiga. So dalam bahagian ketiga ni kita akan bincang pendekatan pemikiran pengurusan. Okey, iaitu berkaitan dengan teori pengurusan. Okey. So bahagian ni agak membosankan sebab kamu kena hafal banyak. Okey. Anyway, don't bother sebab cikgu akan cuba gunakan kaedah yang mudah supaya kamu boleh hafal. Okey. Pendekatan pemikiran pengurusan. Okey. So, sukatan pelajaran kata ada 4 pendekatan. Okey, iaitu pendekatan klasikal, pendekatan kemanusiaan atau dikenali sebagai pendekatan gelagat, pendekatan sains pengurusan atau kuantitatif, pendekatan moden atau contemporary. Okey, ada 4 pendekatan. So, bila katakan soalan tanya nyatakan 4 pendekatan, make sure sebut dengan betul. Okey, ada 4 ya. Okey. Let's go the first one, pendekatan klasikal. Okay, so pendekatan klasikal ni dia rujuk pada bagaimana nak uruskan pekerja dengan cekap. Okay, bagaimana nak uruskan pekerja dengan cekap supaya boleh meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Okay, ada 2 teori di sini ya. Satu dikenali sebagai teori pengurusan saintifik. Okay, ada ramai tokoh. Cikgu hanya bincang 3 tokoh saja. Frederick Taylor, Frank dan Lillian Gilbert dan juga Henry Gunn. Okay. So, mengikut Frederick Taylor, dia menekankan 4 prinsip. Iaitu, mula-mula kita kenal pasti apa kaedah terbaik untuk menjalankan sesuatu tugas. Yang kedua, kita memilih dan melatih pekerja secara saintifik. Yang ketiga, pastikan ada pembahagian tugas yang adil. Dan yang keempat, galakkan kerja sama. So, keyword dia, kaedah terbaik buat tugas, pilih dan melatih pekerja secara saintifik, ada pembahagian tugas yang adil dan menitik beratkan kerjasama. Hafal 4. Okey. Sumbangan Frank dan Lillian Gilbert iaitu dia buat kajian tentang pergerakan kerja dan masa. Okey. So kajian mereka nak kurangkan kurangkan pergerakan kerja supaya boleh buat kerja mengikut masa yang singkat. Okey, itu dipanggil time and motion. Okey, nak kurangkan pergerakan kerja supaya boleh menjimatkan masa. Okey. Dan mereka cuba cari kaedah terbaik untuk menghasilkan barang supaya boleh mengurangkan pergerakan yang tak penting. Okey. Henry Gunn pula, dia mencadangkan penyediaan cartagan. Okey, cartagan ni untuk penjadualan tugas. Okey, kita akan belajar dalam tajuk perancangan nanti. Okey. Dan beliau juga mencadangkan sistem ganjaran berdasarkan prestasi. Pekerja yang menunjukkan prestasi tinggi perlu diberi ganjaran seperti bonus dan sebagainya. Itu teori pengurusan saintifik. Okey. Teori organisasi klasik masih di bawah pendekatan klasikal. Ada 2 tokoh iaitu Henry Fayol dan Max Weber. Henry Fayol ni dikenali sebagai bapa pengurusan. Okey, dia memperkenalkan 14 prinsip berkaitan dengan pengurusan. Jadi, kalau pengurus berjaya menggunakan 14 prinsip ni, dia menjadi seorang pengurus yang cekap dan berkesan. Okey. Antaranya adalah ada pembahagian kerja, authority maksudnya hak membuat keputusan, okey, tanggungjawab untuk buat suatu kerja, disiplin, kesatuan arahan maksudnya terima arahan daripada satu ketua saja. Kesatuan tujuan maksudnya semua ada matlamat yang sama. Okey. Utamakan kepentingan organisasi. Okey. Rantaian skala maksudnya penurunan arahan dalam organisasi. Okey. Kesamarataan maksudnya tak ada pilih kasih. Kestabilan pekerjaan maksudnya kadar lanti-lanti yang rendah. Esprit de corps maksudnya semangat kekitaan dalam organisasi. Okey, ada 14 prinsip kenalah hafal, minimum 6. Okey. Prinsip birokrasi Max Weber. Okey, menurut Max Weber, dia menekankan 4 prinsip. Pengkhususan kerja. Yang kedua, organisasi mesti ada hierarki dan autoriti yang jelas. Okey, ada peringkat dalam pengurusan dan autoriti maksudnya hak buat keputusan yang jelas. Pengamalan peraturan dan prosedur yang jelas. Okey, tidak bersifat pilih kasih maksudnya kenaikan pangkat ni bukan berdasarkan
kenal dan sebagainya, mesti berdasarkan merit. Okay, so bila nak buang kerja dan sebagainya, jangan pilih kasih. Okay, itu dikenali sebagai prinsip Max Weber. Okay, pendekatan kemanusiaan atau gelagat, yang ni tekankan hubungan antara pengurus dengan pekerja. Okay, ada dua teori utama, iaitu pergerakan hubungan kemanusiaan. Ada dua tokoh, Mary Parker Follett dan Elton Mayo. Okay. Teori sains gelagat ni kita ada dua tokoh utama, iaitu Abraham Maslow dan Douglas McGregor. Ada ramai tokoh ya, cikgu hanya tekankan dua aja. Okay. So Abraham Maslow ni dia memperkenalkan hierarki keperluan manusia. Okay. Di mana Maslow ni bahagikan keperluan manusia mengikut keutamaan. Okay. So paling asas ialah keperluan fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan dan pencapaian hasrat diri. Okay. So masing-masing ada keperluan yang dia nak penuhi. Contohnya keperluan fisiologi ni, pekerja dibayar gaji yang cukup supaya mereka boleh memenuhi keperluan asas. Okay. Keselamatan, pengurus kena pastikan tempat kerja yang selamat. Itu dipanggil hierarki keperluan manusia. Okay, mengikut Douglas McGregor, dia memperkenalkan teori X dan Y. Okay, teori X ni andaian pengurus tentang pekerja jenis X. X ni negatif lah. Okay, dia andaikan pekerja ni semuanya malas, tidak bercita-cita, tidak sukakan tanggungjawab dan sebagainya. Okay, yang teori Y pula, dia buat anggapan semua baik. Okay, contohnya pekerja rajin, bercita-cita tinggi, sukakan tanggungjawab dan sebagainya. Okay, so ini berkaitan dengan andaian pengurus tentang seseorang pekerja. Okay. Pendekatan sains pengurusan ni dia menggunakan matematik. Okey, perangkan untuk bantu pengurus buat keputusan. Okey, tokoh seperti Robert Merton, Harry Markowitz dan sebagainya. So ada 3 teori ya. Teori sains pengurusan itu menggunakan model matematik. Pengurusan operasi dia bantu operasi pengeluaran. Okey, contohnya menguruskan pengeluaran dengan analisis inventory, EOQ dan sebagainya. Itu teori pengurusan operasi. Teori sistem pengurusan maklumat ni kita menggunakan IT. Okey, menggunakan teknologi maklumat untuk menguruskan maklumat organisasi. Okey, ini pendekatan sains pengurusan. Yang terkini, pendekatan contemporary atau modern, ini menggunakan kaedah inovasi. Okey, antara tokoh ialah Stalker, Fielder, okey, Lawrence, okey, Lodge dan sebagainya. Okey, mengikut tokoh ni, dia ada 2 teori ya. Satu dipanggil teori kontingensi atau teori situasi, iaitu pengurusan ni bergantung pada situasi yang dihadapi, persekitaran yang dihadapi. Okey, contohnya pengurusan ni perlu mengambil kira perbezaan antara individu, saiz organisasi, penggunaan teknologi, ketidakpastian persekitaran, maksudnya persekitaran yang sentiasa berubah. Jadi, teori ini menekankan apa yang berlaku dalam organisasi. So, teori atau pengurusan ni bergantung pada keadaan. Teori sistem ni ada 4 komponen. Dia bahagikan organisasi kepada 4 bahagian, iaitu input, proses transformasi, output dan maklum balas. So, dikenali sebagai teori sistem. Okay. So, ada 4 pendekatan ya. Okay. Iaitu klasikal, gelagat, okay, sains pengurusan dan contemporary. Okay. Contoh soalan, nyatakan 4 pendekatan. Yang ni just sebut 4 pendekatan ya. Kamu dapat 4 markah. Soalan 2, nyatakan 1 tokoh dan 2 teori pendekatan moden. Okay. 4 prinsip birokrasi yang kita bincang tadi ya. 5 prinsip pengurusan Henry Fayol. Okay. Pemusatan, unity arahan, okay, unity tujuan, esprit de corps dan sebagainya. Just sebut saja. Okay. 4 prinsip pengurusan Frederick Taylor, itu pembahagian tugas, okay, pemilihan pekerja secara saintifik, okay, utamakan kerjasama dan sebagainya. Okay. Ini senang kan? Senaraikan jenis keperluan mengikut teori hierarki keperluan manusia, just senaraikan mengikut keutamaan. Okay. Unsur penting dalam teori sistem, input, proses transformasi, output dan maklum balas. 2 teori, teori kontingensi dan teori sistem. Okey. Macam soalan ni, kamu diminta uraikan X, Y dan Z. X ialah keperluan keselamatan, Y keperluan kasih
sayang, keperluan sosial. Z ialah keperluan pencapaian hasrat diri. Okey, uraikan maksudnya, bagi satu fakta dan satu uraian. Make sure sebut X ya. Cikgu ulang balik. X ialah keperluan keselamatan, Y keperluan sosial, Z keperluan pencapaian hasrat diri. Okey pelajar, bye. Good luck.